Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Terima kasih kita yang pertama-tama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada nabi kita, nabi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa khatimul anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah, kerana telah membawa kepada kita satu syariat yang sangat mulia, yang sangat hebat, iaitu Syahrul Ramadan, yang di dalamnya mengandungi puasa, yang di dalamnya mengandungi Lailatul Qadar, yang di dalamnya mengandungi tadarus Al-Quran, yang di dalamnya mengandungi pelbagai rahsia di dalam rahsia. Apa yang ingin saya perkatakan dalam episod ini ialah sambungan berkenaan dengan sumu tasihhu. Yang pertama sekali, kita sudah mengulas bagaimana puasa ini dapat membina ketakwaan, dapat membina kesihatan rohaniah, kesihatan yang tidak nampak, kerana yang tidak nampak itulah yang akan kita membawa kembali kepada Allah, sebagaimana ayat yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Puasa sesungguhnya ingin membina hati, ingin membina kulub yang salim, kerana kulub yang salim sahajalah yang akan kita bawa berjumpa Allah. Kita tidak membawa malun wala banun, harta, bahkan anak-anak, kita tidak akan bawa pulang berjumpa dengan Allah. Dalam episod ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana dari segi saintifiknya puasa dan juga sains, ya, puasa dan sains, iaitu bagaimana puasa menurut kajian-kajian saintifik, menurut kajian-kajian barat, puasa dapat membina kesihatan lahiriah pula. Sebelum ni batiniah, sebelum ini rohaniah, emosi dan sebagainya. Sekarang ni kita akan membicarakan tentang lahiriah, tentang duniawiah, iaitu tentang kesihatan tubuh badan, insya-Allah. Di sini saya ingin membicarakan tentang beberapa tokoh-tokoh barat, penyelidik barat, saintis barat yang telah membuat beberapa kajian, ya. Di dalam satu kajian yang dibuat oleh Dr. McFadden, seorang doktor dari Amerika, bagaimana puasa ini dapat menyihatkan tubuh badan. Dia berkata, puasa adalah seperti tongkat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut. Banyak kejayaan Dr. McFadden ini di dalam mengubati pesakit-pesakitnya dengan Dr. McFadden ini menyuruh mereka berpuasa sebagai alternatif pada ubat-ubatan moden. Dan puasa bukan sahaja dapat menjaga kesihatan melawan penyakit, bahkan juga dapat menajamkan minda. Begitulah penemuan sarjana saintis barat yang bernama Dr. McFadden. Puasa juga insya-Allah dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Suatu kongres antarabangsa bertemakan kesihatan dan Ramadan telah diadakan di Casablanca, di Morocco pada tahun 1996. Pakar-pakar perubatan dari seluruh dunia telah membentangkan lebih kurang 50 kajian ketika itu. Ya, sidang penonton, bukan satu, bukan dua kajian, tapi 50 kertas kerja, 50 kajian berkenaan dengan puasa dan Ramadan. Kesemua kajian itu mengesahkan bahawa puasa mampu mencegah serta menyembuhkan pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh manusia. Jadi kesimpulan kepada kongres ini telah menekankan 4 fadilat berpuasa dari sudut kesihatan yang jelas, iaitu pertama sekali, faedah berpuasa boleh menurunkan gula dalam darah. Yang kedua, boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga, menurunkan lipid darah. Dan yang keempat ialah menurunkan berat badan. Saya jadi macam doktor pula hari ini, sidang penonton yang rahmati Allah. Tak apalah, kita kaji. Ini adalah ilmu Allah. Ini adalah rahsia bulan Ramadan, rahsia puasa yang akan kita bentangkan rahsia-rahsia ini bersama-sama. Beliau berkata lagi, penyakit yang kerap berlaku di dunia ini, di dunia masa kini, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, ialah disebabkan sindrom metabolik. Sindrom ini meliputi 4 masalah. Masalah yang pertama ialah glukos darah tinggi. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, lipid darah tinggi. Dan yang keempat, lebih berat badan atau obesiti. Dalam keempat-empat permasalahan ini, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia,
Berpuasa adalah sangat bersesuaian untuk mencegah penyakit sindrom metabolik itu. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW telah menyebut dalam hadis yang kita sama-sama bincangkan, iaitu sumu tasihu, ya, hadis riwayat Abu Naim. Dan yang kedua, selain hadis itu, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i, as-saumu junnah. Bermaksud puasa adalah peninding. Peninding dari apa? Inilah dia kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW dalam meletakkan kalimah yang begitu jawami'ul kalim. Pelindung dari apa? Pertama sekali, pelindung daripada penyakit. Pelindung mungkin daripada iblis, syaitan, jin dan sebagainya, makhluk-makhluk yang ingin mengganggu bagi orang puasa itu. Ya, sesungguhnya malaikat-malaikat beristighfar bagi pihak orang-orang yang berpuasa. Itu hadis yang sahih. Ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ya, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang walaupun dengan roti gandum 2 hari berturut-turut sampailah baginda wafat. Begitu sekali sifat yang dipakai oleh baginda kita dalam mendidik jiwa dan raganya untuk mendapatkan kesihatan. Kata Khadijah, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang walaupun dengan roti gandum 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, orang yang paling banyak kenyang di dunia adalah yang paling lama lapar di akhirat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian Al-Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad hasan yang bermaksud orang yang banyak kenyang di dunia adalah orang yang banyak lapar di akhirat. Ya. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan, dunia adalah penjara orang mukmin dan syurganya orang kafir. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian akan datang suatu kaum, mereka memberikan persaksian padahal tidak diminta persaksiannya, mereka banyak bernazar tapi tidak menunaikannya, dan banyak di kalangan mereka orang-orang yang gemuk. Ya, hadis Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini Rasulullah sudah sound sama kita, jangan jadi umat baginda yang gemuk. Ya, minta maaf tuan-tuan, tersilap kata, tersilap salah, kita berhenti rehat sebentar.